Bab tentang tempat-tempat yang tidak harus dikerjakan sembahyang, tempat-tempat yang tidak boleh dikerjakan ataupun seseorang bersembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abi Dzar, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah dijadikan untukku bumi sebagai bahan pencuci dan sebagai tempat bersujud. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abi Salih Al-Ghifari bahawa Ali telah lalu dekat Babil dengan berjalan. Ali lalu di Babil. Faja'ahul muadzin, maka muadzin datang kepadanya untuk memberitahu tentang sembahyang asar. Apabila beliau telah keluar daripada kawasan itu, beliau menyuruh muadzin, maka muadzin mengiqamatkan sembahyang, yakni iqamatkan untuk sembahyang asar. Falamma faragha, apabila beliau telah selesai bersembahyang, beliau berkata, sesungguhnya kekasihku alaihi salam telah melarangku daripada bersembahyang di perkuburan dan melarang aku bersembahyang di bumi Babil, kerana ia adalah mal'unah, dilaknat ataupun terkutuk. Dengan sanadnya lagi Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abi Salih Al-Ghifari dari Ali, sama seperti riwayat Sulaiman bin Dawud tadi. Tetapi dalam riwayat ini perawinya berkata, falamma kharaja minha, apabila Ali itu keluar daripadanya, yakni di tempat falamma baraza tu, falamma kharaja, itu bezanya, maknanya lebih kurang sama. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abi Sa'id, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Musa dalam hadisnya berkata, pada apa yang dirasakan oleh Amar, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bumi ini semua sekali adalah tempat bersujud kecuali hammam, yakni bilik mandi ataupun tempat mandi, dan maqbarah, perkuburan. Bab larangan bersembahyang di tempat duduk unta ataupun di kandang unta. Diriwayatkan dari Bara bin Azib, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang bersembahyang di tempat perhentian ataupun di kandang unta. Baginda menjawab, jangan kamu bersembahyang di tempat ataupun di kandang unta itu, kerana ia adalah dari syaitan. Wasu'ila 'anis salah, baginda ditanya tentang bersembahyang di marabidil ghanam, ini di kandang kambing. Faqala, baginda menjawab, sallu fiha, bersembahyanglah di dalam kandang kambing itu, fa innaha barakah, kerana ia, yakni kambing, membawa berkat. Ataupun kerana ia merupakan keberkatan. Babun mata yu'marul ghulam bis salah, ini bab bilakah disuruh budak ataupun kanak-kanak bersembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Rabi' bin Sabrah dari ayahnya, dari Abdul Malik bin Rabi' bin Sabrah dari ayahnya, dari datuknya, yang di Sabrah. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, suruhlah kanak-kanak bersembahyang apabila umurnya telah sampai 7 tahun. Apabila umurnya telah sampai 10 tahun, fadribuhu 'alaiha, maka kamu pukullah dia kerana meninggalkannya atau kerana tidak bersembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari datuknya, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suruhlah anak-anak kamu bersembahyang ataupun mengerjakan sembahyang ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka kerana meninggalkannya ketika mereka berumur 10 tahun.
wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan mereka di tempat tidur. Seterusnya riwayat daripada Daud bin Sawar Al-Muzani dengan isnadnya dan maknanya. Cuma dalam ni dia ada tambahan wa idza zawwaja ahadukum, yang diserupa dengan hadis sebelum tu juga dari segi maknanya. Cuma ada tambahan, ini apabila seseorang dari kamu mengahwinkan hamba perempuannya dengan hamba lelakinya ataupun orang upahannya, fala yanzur, maka janganlah dia melihat kepada bahagian di bawah daripada pusat dan di atas daripada lutut. Abu Daud berkata Waqi' telah terkeliru dalam berhubung dengan namanya. Abu Daud At-Tayalisi telah meriwayatkan darinya hadis ini. Dia berkata Abu Hamzah Sawar As-Sayrafi, dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Mu'adz bin Abdullah bin Khubayb Al-Juhani. Beliau berkata kami ini perawi di bawah dia lagi lah, kata ni. Dia berkata perawi di bawah ni, yakni Hisham bin Sa'ad, kami telah masuk menemuinya, yakni masuk ke rumahnya lah atau ke tempat duduknya. Dia pun berkata kepada istrinya, bilakah kanak-kanak perlu bersembahyang? Bilakah kanak-kanak perlu bersembahyang, ataupun bilakah kanak-kanak perlu disuruh bersembahyang? Maka istrinya berkata, kana rajulun minna, ada seorang dari kalangan kami, dia ada menyebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda pernah ditanya tentang perkara ini. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, apabila dia telah kenal tangan kanan dari tangan kirinya, yakni apabila dia dapat membezakan tangan kanan dengan tangan kirinya, famuruhu bis-salah, maka suruhlah dia bersembahyang. Jadi hadis hak mula-mula malam ni, bab mula-mula ni tempat-tempat yang tidak harus kita bersembahyang di situ. Jadi tempat-tempat yang disebutkan di sini, yang pertama kita kena ingatlah dulu, seperti sebelum pada ni ayat dah, Imam Abu Daud dia nak ayat dalil bagi masing-masing ulama yang berbeza pendapat itu. Itu asasnya, duduk situ. Gimari pusing pun kalau dalam bab hukum ni, itu maksud dia. Kecuali kalau di luar daripada bab hukum, lainlah cerita. Kalau dalam bab hukum ni dia nak cerita apa dalil bagi ulama-ulama yang berbeza pendapat. Mana dalil dia? Bagi orang yang mengatakan semua tempat boleh, semua boleh, tak ada tempat yang tak boleh. Kalau tak boleh pun kerana ada sebab-sebab yang baru mari, sebab-sebab yang mendatang, bukan kerana tempat tu sendiri tak boleh kau mana-mana pun, tidak. Tetapi kerana sebab lain, kerana kotor kau misalnya, kerana kotor kau, biasanya begitulah, kerana kotor lah. Dalam hadis-hadis disebut ni tempat yang tidak dibenarkan itu kerana kotor, najis, kerana tu itu soal lain. Soal kemudian bukan kerana tempat tu sendiri. Dia pegang dengan mana? Hadis mula-mula, iaitu diriwayatkan dari Abi Dzar. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dijadikan untuk bumi ini sebagai bahan pencuci dan sebagai tempat bersujud, yang di tempat sembahyang. Bumi ini mana bumi? Jamban ke apa-apa datang bumi ni. Kubur pun datang bumi. Tak boleh lagi hak bila tempat dalam setengah-setengah hadis yang lain ada disebut lagi tempat sembelih binatang, tempat sembelih bumi juga. Dah banyak lagi lah tempat-tempat lain lagi, tempat buang sampah ada juga disebut dalam setengah-setengah riwayat.